Welcome to Tech This Way. Okay. Okay. Assalamualaikum. Nur Syaiwan. Waalaikumsalam. Sun Crocs. Betul tak? Betul. Sun Crocs Solar. Sun Crocs Solar. Uh. So I obviously met you dah quite a few years ago. 2017. Yeah. Could be. And it's quite an interesting thing that you are doing lah. Betul. Jadi kalau kita nak go back for people to understand macam mana you end up where you are. Okay. So go far back, sejauh-jauh mana yang you nak dengar, biar kita tahu sikit. Down the memory lane lah. Memang down memory lane. Alright, so basically it all started when I graduated lah. So I graduated in 2009. Okay. 2009 with degree Bachelor of Science in Biology. In biology? Itulah. Okay. Ni nak dengar the jump tu. So in biology, so ada satu program ni bawah Malaysian Technology Development Corporation, MTDC. Nama program tu Symbiosis. Okay. Dia untuk cari graduan untuk menjadi usahawan lah. Okay. Tekno usahawan. Okay. So I masuk program tu. Dia adalah daripada interview kursus apa semua. So ni betul-betul right after graduating? Yes. Okay. Habis tu you memang tak nak masuk bidang biology? Itulah cari-cari kan masa tu, tapi tak adalah. Of course lah, yang being graduate kita kena apply PTD apa semua tu kan. You do all lah. You do all lah kan. Tapi memang dekat di hati tu kesawanan lah. Okay. So bila masuk, then the program it has 3 components lah. Number 1 is the graduate as the so-called founder. Second one is university as technology provider. Third one as MTDC lah as the funder. Okay. For that commercialization punya proses. So teknologi yang ditawarkan masa tu ada 10. So salah satu daripada dia solar lah. Okay. Tapi masa tu 2010 tengah tahun, hujung tahun, saya dah mula masuk ambil master. Master saya environment. Okay. Environmental science. Right. So adalah belajar global warming, climate change, bla 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 ni kan. So ada obviously lah. kenalah juga dengan solar semua tu nampak kan? sikit cahaya kat situ lah kan. So then I decided to choose solar energy lah. One of the reason masa tu memang my personal punya mission, I tak faham kenapa orang masih tak ada elektrik lagi. Sedangkan solution dah ada dah. Right. Solution tu matured, practical, economical. Yeah. So kenapa still tak solve lagi problem ni kan? There are still tempat-tempat yang tak ada elektrik. Tempat tak ada. Macam dulu kita cakap masalah, takkan orang nak buat rumah 5 biji satu kampung nak buat power plant kat sebelah dia kan. So tak ada skill apa semua. So kita ada solar ni yang mana we can produce and use the energy at the same place. So that was my mission lah. The technology itself when you chose ni, the technology, where was that coming from? Universiti Kebangsaan Malaysia. I see. It was solar charge controller. It is a electronic component lah. In any solar energy system, you must have the electronic part. Dia macam CPU lah. Okay. Untuk control the lah. Controller lah. So basically solar charge controller ni two main function. To prevent overcharge the battery during day. To prevent over discharge the battery at night. Using. Okay. So bateri ni dia ada pantang larang dia agak lah. Dia tak boleh charge over sangat. Ini pakai bateri kereta je ke apa? Dia nampak macam bateri kereta. Tapi solar ni nama bateri yang kita elok pakai sekarang deep cycle lah. Deep cycle lead acid battery. Dia sama macam bateri kereta, tapi dia lagi tebal, lagi berat. Dan sekarang advance sikit orang pakai lithium lah. Lithium tu tapi harga lah almost 3 times more expensive. Okay. Sorry. So go back to that competition tu. So dapat competition tu, dapatlah teknologi tu. Our original plan is to sell the component as component. Maksudnya kita produce lah jadi electronic. Masa tu how many of you? Adalah, it was one man show. Okay. So it's you lah. Okay. Right, since the beginning. So tapi during that time I expand lah sampai 7 orang kat lah. At one point. So where's the program itself provides you, what do they actually provide you? The capital training and capitals lah. Oh, I see. Yes, for us to commercialize. As a grant or? Grant. I see. But then the technology was lab edition punya teknologi tau.
Kita ingat selalu lab ni dah, once you achieve like desired result tu, you ingat dah boleh jual kan. No, it was totally different story. Lab punya cerita. You nak masuk market, cerita dia macam buat cerita baru lah. Kita selalu ingat macam kalau dah sukses kat lab, tinggal nak jual je. That was the so share what did you experience? What do you mean? First, price point. Price point kita mahal gila masa tu. Our cost to produce is around RM300 per controller. Habisnya kan nak jual RM600, RM800 kan, RM1000. Orang kat luar pun jual dah RM300 lebih lah. I see. So it's not new technology. It's not that new lah. Tapi during that time they got patent for it. Okay. That was 2009 lah. Okay. You know, tahu lah elektronik ni handphone 2 tahun, setahun dah murah, okay. dah obsolete dah kan. So elektronik you must be really really fast. Kalau tak memang cicir lah. And then but luckily during that time I have 2 business model. Satu jual komponen, lagi satu jual solar energy solution. Okay. Complete set lah. Solar panel ada, bateri ada semua. Maknanya I jadi installer lah. So instead of selling the controller to someone like me now, I bawa controller tu I pergi pasang. Okay. So margin besar lah. I ambil margin from panel, from installation apa semua kan. So that was the plan. Then from then lah yang kita orang jadi system installer lah, integrator. Okay. But then we focus in off-grid solar energy system. So solar energy system ni ada 2 main class lah. Number 1 is grid tie, grid connected. Ini yang solar farm tu yang nampak besar-besar tu, yang berika-ika. Dan dia ada, mesti ada grid. Maknanya solar tu dia tembak balik masuk ke dalam grid. Kami fokus off-grid, tempat-tempat yang tak ada elektrik. So our ideal customers will be agriculture, punya owner ke operator, resort, rural, vehicle, food truck, service vehicle, ambulance ke apa. So normally one setup tu dia boleh run apa? What kind of equipment can you run? So solar ni that kind of system very subjective. Solar ni sekecil-kecil you punya jam ni dengan sebesar-besar satu negara pun boleh power up. Okay. Tapi depends balik cost benefit analysis lah, praktikal ke tak praktikal kan. So that's why the question orang selalu tanya lah, boleh ke nak support satu rumah saya? Saya cakap bukan satu rumah, satu taman pun boleh ni kan. Tapi berbalik lah whether cost ni okay ke tak okay kan. So tu yang soalan yang kita selalu kena jawab tu lah. Okay. Tapi back to your business. So once you started, okay, dah dapat, how did you first of all commercialize, in from the lab to actual jual? So kita go through the process. Kita outsource je. All the electronics punya ni outsource, suruh electronic punya manufacturer buat kan. Okay. It's basically a circuit board lah. Then masa kita buat tu pun, during the process pun ada few other issues lah yang delay our punya progress. I think almost 1 to 2 years lah. What happened? All the structural punya issue lah. So we went in with other mindset kan, ada expectation. So because it involved 3 parties, right? Kami, university and MTDC. So we went all in because we thought we're gonna be the so-called entrepreneur lah. Kan, you are small, flexible and you can go anywhere. Pergi terhantuk patah balik, pergi terhantuk patah balik. Tapi at first in the structure there is a university punya rep kat dalam. Okay. With certain equity share lah. Right. Big enough to have a say lah. To have a say lah. So we need to follow their procedure. So by then it's not longer startup lah. Nak beli meja pun kena go through the board punya process what. Kan? Okay. Nak beli meja je pun kan. So I think for us totally different expectation lah. That was the structure punya issue lah. Tuntang-tuntang. But you were stuck with it lah. You were stuck with it lah. Terpaksa ikut lah. During that time yang I founded Sangkrok Solar. My company on paper Sdn Bhd, it was Solar GE Sdn Bhd. But then masa tundang-tundang ni I cakap tak boleh lah. I dah start jual idea kat orang kan. Nanti orang cakap lebih mana barang solar kan. Then I buka je enterprise. Itu yang keluar Sangkrok Solar tu. Okay. Even the Solar GE Sdn Bhd tu, the name was not given by me. So macam yang dapat anak tiri nama yang tak ni kan. Then you buka you punya own brand. Then I dah tak pandang lah, sebab even during that time I have the perfect reason lah. Cakap kan, kenapa orang tanya delay, kita boleh salahkan semua orang kan. I said
Ini aku masuk ni nak jadi usahawan, bukan nak jadi politician kan. Dia punya go through the process, naik senat ni apa semualah, panjang lah cerita dia. So I buka enterprise. Okay. Dah jalan je. Tapi when you jalan je, you pakai teknologi mana? Dah adalah, become system integrator lah. So you just get it off the market lah mana-mana. Yes. So we basically they mix and match lah. So kita buat lah kecil-kecil job lampu solar dekat apa pusat rawatan air apa semua. Tapi during that when I was doing the market study, I approached this company. Basically dia one man show kat lah, nama dia Paul. English tapi PR dah kat Malaysia. Dia ni Sifu lah. Sifu pasal Sifu solar lah. Okay. So I attach dengan dia apa semua, Polo apa semua. During that time I made the transition from biologist to solar macam ni. Okay. So apa yang belajar tingkatan 3 kemahiran hidup tu semua keluar balik lah kan. Negatif, positif lah, life neutral, boat apa semua ni. Kami aja nak dissect boleh lah kan. Itulah. Exoskeleton, endoskeleton ni nak main wire ni. So keluar balik lah kemahiran hidup tingkatan 3 tu. Okay. Lepas tu, so bila dah set up Suncrocs, so bila was your first sales? Macam mana? How did you go out there to jual? First year 2013. Early 2013. Biasalah, I dah jual banyak sangat idea. Lepas tu, You jual kat siapa? So kita startup, jumpa orang cakap lah kan, buat solar kan. Lepas tu sampai kali ada pula orang betul nak order. I think one of our first few projects for UKM as well. Okay. Ingat smart toilet, ingat lagi. Okay. Dia buat toilet, lepas tu dia nak solar power lah. So smart dia bila you masuk je toilet tu ada music, ada kipas on, lampu on. Tapi dia tak sampai smart kalau you masuk jamban dia auto wash, auto tak flash ada lah. tak ada lah. Japanese punya flash. Japanese tu tak ada lah. So that was our first project lah. Okay. Masa tu toilet tu satu tingkat je, 10 kaki pun tak lebih, tapi panjat bumbung menggigil lah. Tapi for yourself, you are from asal dari mana? Boleh kata born and raised Ampang lah. Okay lah, okay lah. I see. Jadi lepas tu, when you started doing this, sebab I tengok banyak your updates now is pergi tolong, orang pendalaman apa semua tu. So how did that? So our model lah, we are social enterprise. Social enterprise ni pun we just found out that we are social enterprise back in 2015. Macam mana tu? Macam ni terdiscover you as social enterprise? Before that, we always, whenever we have our commercial project, we will follow up with social project. Okay, tapi there's no official numbers ke equation lah. Itu memang sebab you saja nak buat. My personal mission I buat solar sebab I nak buat benda tu. Nak tolong lah. So masuk 2015, program by My Harapan, dia punya kira SE punya apa pioneer kat Malaysia ni. So they say, you are actually social enterprise. Your model is cross subsidization. Kan macam ingat kalau kita beli apa baju ke brand Toms, you beli kasut sepasang, dia bagi sepasang dekat orang yang memerlukan. So that is cross subsidization punya model lah. Oh ya ke? Then we are. So that's you are because like your own business. Tapi what some of the profits will go into. Some of the revenue, not the profit. Sorry, revenue. Okay. So right now we have the official our equation. Every 1 kilowatt peak commercial project kita orang pasang, we will follow up with 10 beneficiaries. Okay. So on the social side. So what do we mean by follow up? We are providing fully subsidized, free solar energy solution to them. Tapi kena sebelah-sebelah ada projek ke macam mana? Kalau boleh, ideally samalah dekat. Okay, ideally ni means in terms of the location. Selalu kalau kita buat dekat Melaka, tapi tak tahulah, memang selalu Allah susun memang elok je. Kita orang ada list beneficiaries to be. Okay. Dah ada senarai kan yang ni kampung asli apa semua. Kadang-kadang yang ad hoc lah. So setiap kali kita dapat ad hoc ke, nak pergi tu, sebab kita nak pergi, benda dah free kan, kita nak incur cost untuk transport pula, logistik. Elok selalu mesti terkena ada buat projek komersial juga. So macam kita orang pergi Melaka, pergi Pahang sebelum tu, elok pergi Melaka pun yang sosial pun yang commercial project kat Serkam, yang social project dekat Lendu. Okay. So dekat je lah. Dekat-dekat so kita lah. orang pergi sekali jalan, bawa barang sekali, pergi settle projek komersial dulu, lepas tu pergi buat projek social. So dah cover lah transportation kita orang. Tapi kalau yang ada, but in terms of the power itself, you pipe kan daripada the commercial project ataupun separate sebenarnya? Separate system. So, our approach in terms of technical system pula, we prefer individual, decentralized. I see. Even you ada 10 rumah dekat-dekat pun, we prefer satu rumah satu sistem. Kalau kita yang buat projek yang besar sikit lah, contoh macam dengan MTDC ke dengan Impact,
60 buah rumah. Okay. So the method, we went in, we show them how to install. So individually lah, each 60 houses Yes. satu. So ada 60 sets, tapi very basic lah. 4 biji lampu dengan charge phone je. So Tapi what's the logic daripada you combine the infrastructure and first impact kampung yang ni rumah dia bukan sebelah-sebelah. Ada yang sebelah-sebelah. Ada yang rumah sebelah dia 400 meter. So Okay. so you nak Ni rumah orang asli ni? Rumah asli. Okay. You nak tarik wire, you bukannya TMB nak letak tiang apa semua kan. So not practical lah. Then second reason, because dia kena install sendiri, sistem dia prefer your own system, you take care lah. You hanky-panky, you main-main ke, you tak jaga. Kalau yang bergelap, you punya rumah lah. So you tak kacau rumah orang lain. So dia ada, orang kata apa, tanggungjawab tu lah, nak jaga sendiri punya barang kan. Then the third one, we want to ensure the knowledge transfer lah. Sebab sebelum ni kita orang tak kena dah. Dulu pasang, kita pasang je, tak ajar dia macam mana. 2 minggu balik, nasib baik tempat tu ada phone. Dia call, kata tak function. Ni lampu jalan lah. Okay. Kita orang pergi balik. Masa tu saya tak ada truck lagi semua. Sewa kereta, sewa homestay, bawa komponen solar panel, bateri, pumpam-pumpam. Pergi, buka-buka tengok lampu tu satu wire je tercabut. Alah. Sebab monyet bergayut dekat atas dia, macam ada palang dia. Dia pergi gayut-gayut, dia tertarik wire kat bawah tu. Dalam sambung balik, pup, oh dah menyala balik. Dan penat je. Pergi bercuti je lah. Sewa dah bayar, truck, wah saya ingat lagi 1 hari 500. Tu homestay pun dah bayar. Pergi bercuti je. So daripada itu kita orang tahu, kalau kita tak transfer knowledge, then this kind of problem will happen. So yang first, actually we tested that model yang kita ajar tu in Myanmar. Itu lagi lah macam ayam cakap dengan itik. Cerita sikit. So macam mana lah tercampak ke Myanmar first of all? Myanmar through contacts through MTDC. Okay, dorang ni, company ni, dia minat solar, dia kontraktor lah kat situ. Tapi nak mula kita nak tunjuk presence tu, kita buat social punya projek lah. So kita solarkan stesen kereta api, hospital rural, madrasah dengan sekolah. Okay. 4 projek. Tapi so very basic. So for this project, siapa yang sponsor? 2 kami, 2 ke 1. Yang 2 lagi dorang, yang Myanmar punya counterpart lah. Burmese punya counterpart. So pergilah, masuk. Tak adalah jauh mana. Dalam 1 jam, 2 jam daripada Yangon lah. Tapi sana setengah jam keluar daripada city pun, you dah rasa macam dah jauh sangat dah daripada city. Masa kita pergi 2014-2015. Masa tu Myanmar punya electrification 50%. Of the whole country? Of the whole country. Imagine 50%. Ada yang 2016 last kali saya pergi, nak balik tu naik terminal baru, terminal tiba-tiba blackout. So that's how critical lah dia punya electricity. So kita masuklah pergi pasang. In fact yang satu madrasah kita orang pasang tu, madrasah dia baru setahun dibina semula, lepas kena bakar. Ada kan isu situ kan. Tapi tu tak sampai Arakan punya tempat pun, Arakan punya tempat. Belum lah North sangat ni. Tak ada. North ada lah 2 jam, sejam lebih sikit. Apa nama, Minggaladong ke Bago dan nama tempat dia, lupa dah. So pergi, kita jalan, orang situ jalan-jalan semua bawa parang kan, bukan petani semua. Kita orang jalan bawa selfie stick. Turis Kita turis tak apalah ni, tengok okey kot selfie stick ni, katuk-katuk boleh agak ni. Libas orang. Betul lah. So bila even nak solat pun, saya pergi 2 orang lah dengan team. Gila-gila lah. Solat pun sorok-sorok lah. Even yang counterpart kami tu pun Muslim. Actually Muslim dia okay sana. Dia kat Yangon Muslim quite entrepreneurial. Business banyak pegang. Betul in the capital. Kat Yangon tu masjid apa tafiz sepah je. There's macam makan pun senang kan. Makan pun senang. So tapi itulah, somehow the Rohingya tu lain sikit. Rohingya tu dia, I think there is more to race than religion lah. Tapi religion tu penyedap rasa kan. So orang main religion kat lah. Sebab Yangon tu cakap apa panggil monastery tu, tokong dia dalam 3 tu tak sampai 50 meter pun tafiz, madrasah. Elok ada je. Okey je. Tak ada problem. Tak ada problem pun. Makan apa semua relax je. Cuma itulah. Tapi bila kat luar tu kadang dia tak tahulah kan. Dia kena cucuk jarum kan. Banyaknya tukang cucuk tu. Even our counterpart pun cakap bila solat tu sorok-sorok lah. So kita 2 orang, seorang solat, seorang cover line lah.
kan. So macam tu lah. Tapi bila masuk ke dalam sana, equipment semua bawa dari sini lah. Ada yang kita dah ship dulu awal-awal. I see. Dan masa tu kita orang bawa flexible punya solar panel. Senang lah, flexible solar panel ni boleh gulung. Bawa naik flight je. Tapi ada yang dia bawa sikit lah. So bateri semua dah ship. Pergi sana terus pasang lah. Kami bawa tools je lah. Tapi yang bagus lah, from that 4 projects tu, 2 kita buat, dia punya technician tengok. Yang 3 ke 4 ni, dia pasang, kita orang tengok. Sekarang kita orang tak payah pergi dah. Kalau dia nak pasang apa semua, dia nak pergi, hantar barang. Ada skill dah ada lah. Dia pula ajar orang kampung lain. That's good. So from there, see that model works lah. So then kita pakai. That means from a technology standpoint, nak pengguna lah, it's actually quite easy lah to pasang solar ni sebenarnya. Jangan tahu, diorang yang duduk rural semua MacGyver. Yelah, they need to survive. Diorang make do punya. Saya kan cakap, kalau dengan orang selalu dengan new team member, intern, kalau nak tengok tawakal, betul-betul tawakal, ni orang asli semua ni. Jadi kalau hari ni ada, besok tak ada. Kan, apa cerita hari ni cerita dulu. Hari ni cerita dulu, besok punya cerita. So tu orang memang MacGyver. Saya cakap yang kita orang pakai instruction lah. Positif, negatif, tak boleh tumbung kan. Cakap dengan dia. Dia faham lah, ada shot apa semua kan. So even language barrier pun successful. Betul. So kita balik Malaysia tak ada hal lah. Cakap Melayu lah. Betul lah. So kalau then after that, masa balik ke sini, how do you now dah you cakap you started this waktu 2013 Our first commercial project. Yeah, so it's been 5 years already. No, 7 years already. Kan? Since 8 years. Almost 8 years now. So how is the business now? Antara your commercial, and then to support the entrepreneurship. So from one man show, I expanded to 7 team members. At one point, I almost shut down the company. End of 2017, early 2018. 17 memang our tahun duka cita lah. Banyak job semua tak dapat, tak lepas. And then I think I pun quite busy kot masa tu. Sibuk fly sana fly sini je. Business tak jaga. I see. So I let go my last loyal staff lah back in 2017. So 2018 I dah jam. Tak tahu nak buat apa. Tapi masa tu I ada stock. But then I was gonna ask, ada stock ke atau memang habis semua? Stock ada sikit early 2018. One of my friend, dia buat social mission. Pergi ke African countries. Tanzania, Kenya, apa lagi 2 saya dah lupa dah. Sudan, lagi 1 lupa dah. Saya cakap, I tengok, pergi office tu tengok je solar panel kecil-kecil tu kan, ada banyak kan. Okay lah, aku pun kalau bungkus pun ni nak buat apa kan, solar panel ni kan. So bagi dia, nama dia Syafiq, aku ada ni solar panel, kau nak bawa tak pergi Afrika? Tapi aku boleh sponsor solar panel je lah. Dia punya power bank lah, lampu, kau carilah apa fundraising lain kan. Okay boleh. So bagi dia 160 keping. So diorang 4 negara, 4 team, pecah lah 40. So diorang bawa lah masing-masing dalam lagi. Benda tu pun kecil-kecil, boleh sumbat dalam lagi. So saya suruh dia beli power bank kat sini. Power bank pun tak perlu declare sangat. Dia cakap bila naik kapal terbang for your safe use. Tapi pelik lah dengan pahal budak ni sampai 4 power bank. Banyak betul nak power up punya barang kan. And then dia beli lampu. So daripada situ, start early 2018, baru I pick up balik. In Malaysia lah? In Malaysia. Ada social project dengan MTDC. Few project lah, commercial. I buat lampu billboard apa semua. Okay. Tapi yang 2019 really inilah almost 100% lah growth. What happened? What was the change? Itulah yang quite shock. All my effort pushing the content, pushing the branding, I start 2015. Yang Suncrocs ni lah. Suncrocs ni kan, push 2018. And how were you pushing it? Starting from that point? Video semua lah. I pergi installation, buat video apa semua kan. In fact kita tak ada website pun, official website. So social media. End of 2018 orang start call. Call. Lepas tu I fikir 2019 I dah tak ada buat call dah apa. Oh, people were calling you? I dah tak cari orang dah. I just need to screen people. People call me kan, yang mana projek boleh buat terus, yang mana nak pas orang ke, yang mana bukan scope ni, yang ni lambat lagi ke. So cakap, I don't nak give up dah sebenarnya. Tapi what kind of work is this yang people will started calling you? Ladang,
off-grid lah. Kadang rumah yang tak ada TNB. Sekarang kan trend beli tanah lot. Beli tanah lot buat rumah. Tapi tanah lot kalau dah ada TNB mahal gila. Betul. So dia beli tanah lot ni tak ada TNB, tak ada air. Itu yang nak cari solar solution lah. Cari solar masuk dah boleh duduk. Ada pula orang dah beli tanah lot, dah buat rumah, tunggu TNB masuk. Tunggu, rumah sikit-sikit barang hilang. Frame-frame tingkap semua kena rembat. So itulah start orang call 2019 pun kita buat commercial social punya initiative pun 2 kali. Sandakan satu dekat Pos Titom, lagi satu. That was our biggest year lah. So dapat hire balik orang? Tak. Now already susun I punya business, one man show. But then I have a lot of part-timer punya installer. Okay. So that dapat project lah. Betul. Kalau nak cover overhead bulan, tak tahan. Itulah. Hari tu dah tergerak lah. Tengok cantik 2019 kan. 2020 ni boleh hire balik kot. Baru nak nipu PKP lah kan. Nasib baik. Ini petunjuk ni. Itulah. That's good. So that means last year everything was okay. Yes. Right? 2019 was our biggest year lah. Right. Jadi then what happened tu? So now that kena COVID. So now macam mana? So was it impacted quite bad? Yes. Bulan 1, bulan 2 kencang. In fact bulan 2 I think invoice value we have almost 200k. Lepas tu PKP. Invoice pun tak ke mana. Habis projek semua habis. So tapi okay lah. Kita pick up balik lah now. So like I say lah, now I'm just screening je bila orang call kan. So kita yang mana boleh buat. Dah start balik dah sekarang? Ya. Even during PKP pun kita orang dah kerja. Kita orang dapat permit to work. Sebab masa PKP tu kita orang involved in designing COVID punya kiosk. I see. COVID screening punya kiosk. Okay. Sebab kita orang kan dulu buat kios orang berniaga, kita orang buat camper van. Yes. Primary healthcare punya masuk kampung, rural hospital. Tu semua memang orang kata makanan kita orang lah. Macam mana nak design efficient, powered by solar kan. So bila masuk COVID tu, kita orang try lah. I propose dapatlah join 1-2 team untuk yang buat under Mosti. I see. Ini dah roll out dah? Dah. Kat mana? Kalau pergi Putrajaya, ini dekat je. Ni KK, Klinik Kesihatan Titi Wangsa. Okay. So it's a booth? Dia macam kaunter jual tiket. Tapi dia fully protected dah. Ini yang untuk orang pakai swab tu pakai swab. So nurse ke apa, doktor sorry, dia pakai glove tu. You duduk kat luar lah. So you dengan dia tak ada contact lah. Right. So dia dalam ni fully aircon. In fact PPE dia pun dia tak perlu pakai full suit tu. Okay. Dulu tahulah pakai. Saya tengok live lah. Saya duduk pasang first dekat Hospital Kuantan. Orang pakai, nurse semua pakai ni. Lencun. Mana tak berpeluh dalam. Lencun. Tengok baju melekat. Memang perah. Memang lencun lah. Kesian lah saya tengok orang. Tapi yang kat Putrajaya style container. Okay. Yang container tu, itu kita orang pasang solar. Sebab tu dia letak kat luar. Kita minta sponsor, QCell Cyberjaya tu sponsor solar panel, kita pasang solar panel. Our initial plan is to make it off-grid. Off-grid ni maknanya dia boleh letak mana-mana lah. Sebab tapi kekangan kewangan sikit, so kita buat dia grid tie je. Okay. Sebab benda tu pun dia letak sebelah KK tu. Apa beza dia kalau on the grid? On the grid tak payah bateri. I see. Banyak. You letak solar, inverter, you tembak je masuk kat DB. Okay. DB container tu. Kalau bateri, kalau off-grid juga ada bateri lah. Kena bateri lah. Sebab dulu kan masa yang PKPD yang diperketatkan tu, yang kat Simpang Renggam mula tu. Yang orang block off semua. Yang block off habis kan. So yang kalau mobile ni lebih relevant. Instead of ajak orang datang buat sampling kat hospital, which is kena expose to more contact kan. Pergi kat taman ke kat kampung kan. Tu yang kita nak buat off-grid. Tapi tak tahu lah, sekarang senyap je tengok sofa plan dia apa semua. Okay. In fact hospital pun saya dah tak ambil dah sampling. Dia kena pergi KK, dia tak nak orang tak nak pergi sana bergaul. Betul lah. So macam mana the business is getting a bit better now? Yes, boleh lah, recovering lah. Okay, good lah, at least nampak balik dah. Tapi back to the social entrepreneurship anything. So the approach is quite I guess because kalau you punya mission memang dari mula nak menolong. So bukan setakat okay lah ada projek kat sini, kita pergi sana, lepas tu tengok keliling tu mana-mana ada kan. You memang dah tahu mana nak tolong dulu kan. So yang list tu kita dapat. What is on the list? Itu yang I nak tanya. Mainly Malaysia, orang asli lah.
Okay. Peninsula. Sabah dengan Sarawak tu memang berlambat lah. Tapi selalu macam kalau yang bandar tepi laut, island lah. Okay. Dia pulau kecil-kecil. Rumah dalam 5, 10, 15. Kerajaan pun tak boleh nak pasang solar ke genset ke. Dia tak economical lah. Tak ada scale kan. Unless rumah 100 ke 150 tu dah okey lah. So yang list yang tu. Ada juga list yang bakal penerima tu sendiri yang contact kita orang. Contoh kita buat di Paluh Hinai, Pahang. Dia contact saya through Facebook. Okay. Dia hantar gambar rumah apa semua lah. Tapi macam kami proses macam biasa, kami tak terus pergi. Kami kena siasat dulu. So kan you mention kalau kat Myanmar there's 50% electrification, right? Malaysia is how much? On paper you tengok World Bank 100%. Tapi kita so itu yang I tak faham sikit kan, because like sepatutnya kita, I would expect memang kita patutnya banyak lah kan. Tapi kita pun tahu banyak lagi tempat banyak yang lagi. Macam orang asli yang tak ada. Tak tahu lah. I kena check balik dia ada recent study ke tak. Ini census tengah nak jalan balik ni kan. Itulah. I easily believe lah. I think few 100,000 lah household yang Malaysian termasuk Sabah Sarawak. So I bagikan 3 group. First Sabah Sarawak punya group. Okay. Second yang kampung orang asli, pedalaman lah. Yang ketiga yang tercicir. Tercicir ni tak payah pergi jauh-jauh dalam. Macam kami pergi baru ni di Batang Kali je. Okay. Dekat kampung tu. 40 tahun tanpa elektrik. Batang Kali nak naik pergi Genting. Situ yang Lendu tu 20 tahun tanpa elektrik. Padahal nampak je. So ni memang macam rumah batu lah ni? Tak, dia rumah kayu lah. Rumah tapi kayu. Tanah dia lah. Tapi dia selalu ada underlying condition lah. Kenapa isu tanah, banyak lah isu-isu dia. Okay. Minggu lepas kami pergi di so ni kiranya memang ni bukan B14 ni, B10 lah ni. I think so lah. Memang miskin betul lah. Ada juga yang Melaka tu B40 saya rasa. Okay. Tapi cuma tempat rumah dia tak ada elektrik. Dia ada isu tanah. I see. So kalau isu tanah ni, then TNB pun tak boleh nak masuk lah. Macam tu. TNB dan kilang 50-50 pun boleh masuk. Itulah kan. Padahal masuk bayar, bukannya tak bayar kan. Tapi tak buat. Okay lah, tapi ada lah. Panjang lah isu dia tu. Dia ada, saya cakap dia ada cerita-cerita dia. Kami dah tahu dah kalau sama ada pilihan orang tu sendiri nak duduk situ, ada orang nak bagi bantuan rumah apa semua tak nak pindah, ataupun ada orang yang tanah memang tanah dia, tapi orang tak nak bagi dia, orang kata selesa kat situ. So ini macam drama family banyak. Kita orang banyak. Kita orang ingat nak buat benda baik ni senang. Kadang nak buat benda baik ni pun macam kadang macam tak faham. Kita orang nak buat benda baik ni, bukannya kita orang nak minta duit ke, nak pau ke apa. Nak menghalang pula. Benda ni semua kita orang dah masak. Banyak apa orang-orang berkepentingan. Sebab apa, bila you pergi tempat-tempat macam ni, you membuka pengetahuan orang awam kepada sesuatu yang buruk yang sepatutnya tak berlaku. So sepatutnya tak ada. Sepatutnya tak ada. It means that you tak buat kerja lah. Kan? Adalah department mana-mana yang patutnya. Ada department yang tak buat kerja lah. Kan? Kau selalu mesti orang komen apa, ada ke orang ni? Kita ingat kita ni dah merdeka apa 60 lebih tahun ni. Ada lagi orang hidup macam ni. Mula habis buka lah. Tapi you tak nak kena mengena dengan benda tu kan semua. Kita orang drive pergi. In fact yang Lendu Melaka ni, saya call dia, dengar pun suara dia dah, kami dah datang solar ni bang, kami nak datang pasang. Datang lah. Pun saya rasa saya dah expect dah ini mesti dah kena apa janji apa gunung bintang dan bulan ni kan, orang tapi tak pernah nampak. Tak nampak. Tak apalah. Saya faham. Saya pergi sampai rumah dia, abang saya dah sampai rumah dia macam atas bukit lah. Saya dah sampai bawah ni, dia kata turun bawa naik atas. Saya tak cakap apa pun dia. Cakap budak-budak korang pasang dulu, naik solar panel apa semua. Dia tengok dia jauh kan. Betul ke budak ni pasang ke tak pasang. Ada naik solar panel baru dia start borak. Santan sebab banyak dah orang datang ni semua. Yang bagi ni nak bagi tu. Elok pula media datang kan. TV datang, surat khabar datang. Semua pun kencang lah. Nak buat ni, buat tu, buat ni, buat tu. Tapi nak buat ni kalau macam ni. Kalau nak buat ni kena macam ni. Ada pula syarat-syarat ada dia. Syarat-syarat. So cakap biasa dah abang, kami datang pasang. Itu je niat kita orang datang pasang. Abang terima tu, kita orang dah bersyukur lah. Tapi bila pasang lampu tu, dia dengan isteri dia pun apa mata berair kat kaca kat dengan kami pun kaca kat kan. Padahal benda simple lah lampu kan. Tapi 20 tahun tunggu. So itulah. Tapi alhamdulillah sekarang saya baca ada termasuk berita balik TNB dah masuk lah.
Tak apalah. Dia nak kena ada. Dia kena kecoh dulu. Dia memang biasa. Kalau tak kecoh, dia tak jadilah. Mana lagi pengalaman yang paling menarik? Mana yang ulu-ulu? Mana yang paling ulu sekali? Paling jauh kita orang pergi Mentawai, Indonesia. Kat mana tu? Oh, Indonesia. Sumatera, Padang. Okay. Padang sebelah dia ada lagi kecil macam Kepulauan Mentawai. Mentawai ni dah facing Lautan Hindi dah. Oh, okay. Naik kapal terbang dia sekejap je pergi Padang. 1 jam je pun. Rasa macam pergi Langkawi je. Yang ini macam siapa panggil? Ini American tapi kahwin dengan Malaysian. Tapi dah duduk lama kat Indonesia. Jumpa kita orang through Facebook. Right. Dia buka primary healthcare, termasuk dentistry. Tapi very basic lah. Bini dia bukan doktor pun, nurse. Tapi bagi Panadol apa semua kan. Setakat tu cukup kan. Setakat tu lah. Itu pun dah miracle lah dekat situ kan. So pergi Mentawai tu dah turun kat Padang. Naik bot besar 3 jam. Okay. Tak pernah saya dalam hidup mabuk laut. Rupanya boleh mabuk laut. Ini sungai ni? Laut. Oh, laut masuk laut. Laut dia memang. Oh, dia kena masuk ikut laut dia sebab dia kira pulau kecil lah. Mentawai tu dengan Sumatera tu. Sumatera kan besar. Mentawai bawah sikit. So nak kena seberang ni. I see. Dia punya level naik laut masuk bot tu macam Langkawi tu level 1 lah. Kita naik ferry tu. Ini dah level 10 ke level 11. Saya ingat orang luar je mabuk. Rupanya saya tengok orang gaya-gaya situ datang balik. Lokal pun bersepah-sepah, muntah-muntah kat situ. Relax lah. Dah 3 jam lah. 3 jam. Okay, tu dah dia horror. Memang ombak lah. Memang ombak laut gila memang teruk. Lepas tu dia bawa laju. Memang tak tahu lah dia nak belah ombak kot rasanya. Nak cepat. Kita orang pula bajet-bajet nak first class. Duduk depan sekali. Rupanya depan sekali yang melambung lagi teruk. Dia kena duduk belakang sekali dekat enjin. Dia dah terpacak ni kan. Air melambung melekat dekat lantai tau. My team member nak muntah. Aduh dia ni bukan nak standby plastik. Nak tarik air bangun. Nak tarik tong sampah. Dah buka penutup. Tarik oleh bot. Saya naik atas. Melekat. Habis lenguh satu badan. Memang betul-betul melekat kat lantai. Semua orang terkejut. Saya dah tak fikir apa. Dah tersampah. Pergi keluar, duduk belakang sekali. Dia ada macam open air kan. Kita nak ambil angin. Dia kalau you tak estimate, mata you tak tengok ombak, nak you lagi pening. I see. So you kena tengok dah. Ombak datang you dah bajet dah. Jadi. Kalau you nak tutup mata, memang confirm lagi pening. Duduk belakang dah tak kisah apa nak terjadi dengan diorang duduk kat depan ni. Duduk belakang. Ini dengan equipment sekali semua lah. Equipment separuh dah hantar, separuh ada beli kat Indonesia. Okay. Kami bawa fleksibel punya solar panel kat. Ini untuk how big punya community? Besar. Rumah lah kita solar kan. Rumah dia merangkap klinik lah. Okay. So dah 3 jam buat besar. Dah settle. Sampailah dekat Kepulauan Mentawai. Kita orang ingat macam dah lega lah kan. Macam sikit-sikit je lepas ni. Rupanya naik lagi buat kecil. Dia ikut lah. Dia ikut macam apa, paya bakar apa semua. Masuk open sea. Rupanya dia punya tempat tu, ni Mentawai tu, dekat tip ni tau. Kat bawah ni. Facing Indian Ocean. So dia kena keluar lalu open sea. Bot dia adalah besar. Bot bukan duduk macam cangkung punya bot kan. Ini sampan kan. Macam sampan panjang, bot pancung kan. Ombak lagi besar daripada bot. Saya cakap pertama kali dalam hidup saya dah tak kisah pasal solar. Mampuslah solar tu nak jatuh laut apa saya dah tak kisah. Janji selamat sampai. Dia dah sampai tak sampai. Kita dah nampak dah. Dia sebab dia pusing ikut pulau tu kan. Ombak makin ke pantai makin besar kan. Kita ni tak sampai lagi. Dah nampak ada rumah ni ke? No. Ni ke? No. Ni ke? 20 minit. Yang team member saya yang muntah-muntah tadi dekat tu dah belahak dah dalam apa sampan apa bot ni. Ni berapa ramai lah sampan? Kita 6 orang. Team kita 4 orang. Dia pergi 4 orang. Saya melahak dekat dalam. Dia pun dah tak kisah dah. Habis dah baju ni. Saya pun dah tak kisah dah. Kita sebab basah semua kan. Kena ni. Akhirnya sampai kat. Tu pasang. Bila nak balik kita orang dah tahu trik. Pagi tu nak balik tak makan langsung. Minum air sikit je. Minum air sikit. Baju pun kita tak mandi pun. Pakai baju tu. Memang dah tahu. Memang confirm basah lencun je. Yang at least first trip bot kecil ni lah. Sampai ke tempat nak naik bot besar tu. Baru kita orang tukar baju. Tapi dekat that place apa ada rumah dengan hospital? Dia rumah je macam klinik lah. Macam klinik klinik. So tapi ada community juga lah kat situ. Ada. Ramai kat. Dia tempat kita pergi tu nama Tali Liu. Tali Liu ni tempat paling bucu bawah lah dekat Mentawai. Masa tsunami dulu tempat tu pun kena tsunami. Okay. Sebenarnya kerajaan tak ada rekod.
berapa ramai kat situ. Sebab bila tsunami kena, habis yang mati berapa pun tak tahu. Itulah. So untuk register untuk diorang lah dapat IC, diorang kena register. Tu masa tu baru nampak rupanya ramai yang duduk situ. Oh, pulau tu. Diorang buat apa kat sana? Fishing ke apa? Fishing. Sekarang dia dah ala-ala advance sikit, dia buat macam resort lah untuk surfing. Situ surfing 24 hours. Oh, ni ombak yang you lenjan ya? Lagi satu, dia sebab dia duduk dekat dengan Sumatera, ombak yang dia belaga tau. Pergi dekat Mentawai, belaga balik ke Sumatera. Dari segi fizik pun susah sebenarnya, tak boleh explain. Tapi memang ombak dia sentiasa ada. So you celik-celik mata kalau nak surf, boleh pergi surf. Ramai lah orang. Ramai turis juga. Baru nak start lah. Tapi kalau kena naik boat sampai macam tu, susah lah sikit. Diorang pergi yang first je lah. Yang 3 jam tu diorang boleh hadap lah. Yang first boat besar, yang boat kecil tu I don't think so lah. And dangerous je lah. Oh, dangerous. I dah tengok pantai ni. Ini okay, Papa aku kena berenang arah sana. Berenang arah sana. Tapi I guess sebelum ni first time, so tak tahu tak tahu. Kalau you tahu, you pergi tak? Boleh lah. I boleh handle lah. Dah ada expectation tu. Kita kadang bukan risau kita je, sebab kita bawa orang lain kan. Team member lain kan. Pening kan ni. Bawa orang tu. Tapi bila tu terasa insaf gak lah. Bila dah sampai cecah tanah tu, mengucap gak lah. Saya sebelum naik tu habis lah, ayat kursi apa semua habis lah tengah-tengah naik. Bayang tengah balik tu, joki yang bawa boat ni pun, dia pun kata, tak pernah ombak besar macam ni. Dia kata, dah sudah, nasib baik dia dah sampai, dia beritahu. Kita tengok dia confident, kita confident lah. Sebenarnya dia pun goyang ke. Aduh. So itulah masalah dia. Pengalaman kita yang paling mencabar lah. Dan yang lain, itu yang mencabar. Yang pemasangan paling kita orang suka untuk solar, pasang kat Cameron lah. Cameron sejuk. Banyak bumbung dengan relax. Budak-budak ni suka lah. So belah Cameron Highlands pun ada tempat yang tak ada elektrik? Cameron ada satu kampung lah. Kalau you naik daripada Simpang Pulai, dia ada satu kampung pun isu tanah agak lah. TMB tak masuk. So ini bukan orang asli lah? Bukan. Tapi ni rumah batu semua ni. So ada 100 lebih kot rumah je tu. Alhamdulillah kami ada dapat satu rumah dalam tu. So jangkit-jangkit lah. So ni komersial lah. Ni komersial lah. So tapi best pasang. Budak-budak suka lah banyak bumbung. Kau tak naik atas tu kan semua legam-legam kan. Semua kat atas semua. Selalunya berapa jam juga kalau nak pasang? Solar panel tu lah sejam ke. Tengoklah berapa banyak. Nak screw kan tu dia. Nak screw tu ni, screw mount kan, tarik wire siap-siap. Lepas tu buat kerja dalam tu dah settle lah. So, tapi orang suka lah sebab sejuk kan. Tapi yang bagus lah dari segi teknikal solar pun, solar panel ni dia pelik. Dia nak cahaya tapi dia tak nak haba. So kita selalu ingat kalau letak padang pasir tengah terik ke kan, tengah terik ni hebat tak ada. Dia actually performance dia menurun. Dia suhu yang cantik 20 lebih. 25 lah sekitar. So tu sebab macam kamera perfect lah. Tapi sebab cukup matahari ke? Ada kan lah. Dia kabus kadang kuat gap. Tapi bila keluar matahari, solar panel tu boleh pergi maksimum tau. Kita orang selalu, contohlah panel tu 40 volt dia punya spec dia. Memang mustahil lah you actual application boleh capai 40 volt. So kita orang pasang lah kat situ. Kita orang estimate dia takkan sampai 40. Sampai kali burn kita orang punya inverter. Rupanya capai 40 volt betul-betul. Sebab sejuk, lepas tu matahari cantik. Lain tu kita cakap jangan pandang sebelah mata lah solar panel ni. So memang boleh. Memang boleh lah. That's why temperate country solar successful. Sebab ideal kan dia punya condition dia. Matahari ada tapi dia sejuk. So tu kita lagi satu kita punya isu weather kita rapid sangat. Terik, hujan lebat. Kan, lepas tu kan keluar sekejap matahari, lepas tu gelap. Lepas tu kadang mendung. Itu pun panel pun kena adjust kat situ lah. Tapi above all, actually Malaysia ni is the best lah weather. Sebab you dapat matahari cantik, lepas tu petang you hujan. Hujan ni semua orang ingat tak bagus. Tapi hujan ni bagus. Dia auto wash. Auto wash dengan dia kurangkan suhu lah. Right. Okay. Kalau tak, you kena pasang drone lah, upah orang lah untuk bersihkan. So normally kalau these panels yang you all pasang ni, how long does it last? Panel standard 20 years. Oh, lama juga. Lama. Tapi the other parts, the controller, solar panel is actually the last thing you need to worry lah. Because dia memang 20 tahun. Dan so far susah pun you nak measure
dia mungkin degrade lah, tapi tak adalah sampai tahap rosak boleh pakai terus. langsung, Tak boleh pakai langsung. So kalau macam kami off grid, yang lebih kena check inverter dengan bateri lah. Bateri 3 hingga 5 tahun. Okay. Ikut dia punya penggunaan. Dia ikut cycle sebenarnya. Dia 1500 cycle. Kalau you bagi 365 dalam 4 tahun. Tapi cycle ni bergantung lah. Kalau you pakai full charge balik, tu kira satu cycle lah. Okay. Tapi kalau kadang you hari ni you keluar ke, esok lusa baru datang balik, maknanya you dah skip lah 3 hari kan. So itu dia punya jarak tu lah. Okay. Inverter pun satu. Inverter masalah ni Malaysia setakat ni, cicak suka kamikaze kat dalam tu. Dia sebab kena electrified je, kena electric shock je. dia kan sejuk. Contohlah kalau hujan ke apa, dia kan suka cari benda panas. Sebab tu dia suka masuk kat lampu punya balas tu semua tu. Ni dia pergi masuk kat dalam inverter tu. Lepas tu dia pun ni lah melakukan ritual pembunuhan diri. Ni sekarang kita orang punya inverter semua kita orang letak jaring. Dah lah, especially kalau dalam kawasan pendalaman, yes, hutan ni itu semua. cicak besar-besar kot kan. Dia apa tok care apa benda tu. Cicak yang menggerutu tu kan. Tak terfikir lah. Tengok. Lagi satu isu terbaru itu Gua Musang, tikus gigit wire. Oh, pula. Bukan dekat bawah, kat atas bumbung. Kita orang tengok panel, sini connection ni. Kita ingat tercabut ke apa kan. Cari trace tak jumpa. Lala wire tu dah sambung, kita orang sorok bawah solar panel. Budak bawa keluar wire, dah loose lah. Aku cakap engkau gesek, takut dia bergesek dekat apa zinc bumbung tu kan. Takkanlah gesek banyak apa tompok-tompok bekas gigit nampak lah tu kan. Plastik gigit ni. Lain. Dah sudah. First time pun kita orang. Kita orang tak expect, ingat. Kalau kat lantai boleh lah kan. Ini kat atas bumbung kot. Kat atas bumbung. Rasa dia sebab solar panel. Tapi apa yang dia cari kan pasal dia gigit wire lah. Tak tahulah. Dia bumbung tu kan ada ridges tu kan, yang metal deck tu kan. Dia kan macam lorong lah. Bila tak solar kat atas, bawah tu cantik lah. Hotel untuk dia lah. Atau mungkin blok dia punya highway dia ke. Blok highway dia kan. Tu je kat dah sudah tu kena letak racun tikus pula kat atas tu. Dan sekarang tengah fikir macam mana nak handle isu. Sebab leceh tau. Gigit wire, dah lah susah nak trace. Cost lah. Masa, lepas tu kena tukar balik kabel. Tak boleh nak patch kat situ je. Kena cabut the whole thing balik. Patch balik lah. Boleh. Again, you kena cari lah yang kat mana ni. Dan once you patch balik, kalau dia dah favourite tempat dia kat situ, memang dia datang balik lah. Dia kena lah. Tapi yang kalau dari segi orang asli ni, how is the impact to them? Okay. So yang baru-baru ni just before PKP bulan 2 tu, kita masuk bulan 8 tahun lepas, kita buat dengan Impact. Impact ni youth punya agency lah, bawah KBS. So kita nak nilai balik lah selepas 6 bulan kan. Bulan 2 kita masuk balik. Sebenarnya kami agak terkejut lah. Dia punya apa impact dia kan. Cakap sekarang diorang kalau sekolah orang asli, buku dia tak bawa balik tau. Budak-budak tu tak bawa balik buku. Sebab balik pun bukannya boleh satu malam tak boleh belajar dalam lampu. Lagi satu budak-budak ni balik memang playground dia is the whole forest tu playground dia kan. So sekarang diorang dah mula bawa balik buku. Contoh lain macam diorang tanam padi bukit. Okay. So malam dia boleh proses lah padi dia tu. Nak tumbuk apa, cabut kulit dia semua tu kan. Timbang ke packing ke semua. So besok pagi tu dia boleh terus pergi kebun dah. Kalau tak, dia kena sacrifice waktu siang dia untuk buat proses ni lah. Dia either all lah kan. Either all lah. Kalau dah buat sini, dia tak boleh lah pergi kebun. So dia kata itulah impact dia. Productivity lah. So normally kalau kat rumah asli ni, apa yang you pasang untuk doang? Basic lampu. 4 biji lampu dengan USB lampu, untuk charge. Okay. Ini pun lagi satu penemuan kami. Tanya diorang, pilih lampu dengan USB. Kalau kena pilih lah, mana pilih? USB lah charging. Untuk phone. Sebab nak phone. Tapi tempat tu tak ada line tau. Tapi dia punya modus operandi dia download siap-siap. Kalau sesiapa yang keluar pergi pekan, video ke game ke apa kan, main lah tu. Main ulang-ulang sampai lebam lah. Sampailah orang lain keluar tu, baru ada ni konten. Tu update. Tapi dia in a way bagus. Orang bila ambil gambar tu, dia kena share pakai Bluetooth tu. So dia kena you kena jumpa dengan orang tu lah. Dia ambil gambar tu kan. So tak adalah macam kita kan, macam kenal-kenal rapat tapi hantar gambar pun WhatsApp tak tahu apa jadi kan. So that's how orang pakai lah. Jadi satu masalah agak lah, handphone dengan charger tu dah tak berpisah.
Tu kita datang dia komplain, waktu lampu ni sekejap je. Yelah. Cakap apa hal ni kan, tengok. Masuk tengok ni, budak tu duduk sebelah ni, dia punya set tu cocok wire kan, duduk sebelah je. Macam mana nak charge? Ni memanglah dah semua power pergi kat phone. Kan, alai-alai kita orang cakap apa, rules baru, handphone boleh charge sekali je ataupun 2 kali. You charge lebih 2 kali, handphone boleh meletup. Saja buat takut. Saja buat takut lah. Tak tahulah orang ikut, tapi orang dah faham. Dia style yang macam tu, dia punya style dia kena ada contoh teladan. Macam kami ada MacGyver lah. Kan solar ni ada controller, ada bateri, ada lampu. Macam cakap tadi, controller ni jaga jangan you overcharge, jangan over discharge ataupun overuse lah the bateri. So ada yang 1-2 rumah ni lah komplain, pendeknya waktu lampu ni. Dia MacGyver, dia cabut wire lampu tu, instead of pergi kat controller, dia sambung terus ke bateri. Tengok lampu menyala sampai malam, sampai pagi menyala je, elok je boleh ni kan. Okay, tak apa, kita orang tanya. Lelai bateri dia mati terus. Sebab you overuse. Bateri ni you ada minimum yang kena maintain tau. I see. Kalau you guna sangat, you tak charge balik, sampai discharge semua, habis. 3 rumah ke 4 rumah. Contoh MacGyver ni ada semua dah tak nak ikut dah. Pandai-pandai barulah boleh pakai. Tu kita cakap, kita ajar untuk jadi pandai. Dia lama-lama jadi memandai-mandai pula kan. So kalau dari segi competition ramai tak yang buat solar ni in Malaysia? Ramai, tapi diorang semua banyak grid tie lah. Grid connected punya, yang buat solar farm, buat building, NEM, net energy metering ni. Yes. Yang untuk rumah. Off-grid ni orang ada buat lah, tapi diorang tahu off-grid kat Malaysia demand tak tinggi sangat. So ini kiranya bukan not something yang very commercially viable lah. Diorang semua target rumah apa semua, solar farm. And then macam cakap lah, off-grid ni macam farm owners kan. Dan untuk diorang punya pagar sekali kan, pagar elektrik, pam air. Kadang macam farm owners ni pun boleh tahan kat MacGyver. So DIY pula. Tak perlulah kita orang. Tapi pandailah, kadang dia consult dengan kita orang je. Kita orang bak ilmu memang tak lokek lah. Semua orang tanya kita orang, duk ajar orang lain pasang kan. Kau tahu tak nanti dia boleh pasang ke, dia pasang untuk orang lain, tak apa. Itu dia punya part, ni aku punya bahagian. Itu rezeki dia lah. Itu rezeki dia. Busuk-busuk kan aku dah dapat dah aku punya part. Ilmu aku dia ajar orang lain dah berkembang-kembang tu kan. Daripada aku tak dapat duit, tak dapat pahala, at least aku tak dapat duit, dapat pahala. Betul. So cakap dah. Sebab ilmu memang kita orang ajar ke, selagi kita orang boleh ajar. In fact kalau kita buat installation, siapa nak join semua, kita ajar je. Nanti one of these days nak je ikut lah. Kalau ikut masuk buat installation. In fact kita kan? nak pergi, tapi tak buat pasang solar lah. Yang saya cakap pasal tadi kepala air tu, banjir lumpur tu, 14, 15, 16 itu ni. dekat mana? Pos Lenjang di Kuala Lipis. Pekan paling dekat dia Pekan Sungai Koyan. Daripada sini 2 jam. Tapi dia kena 4-wheel drive masuk dalam ke? 4-wheel drive pun lagi 2 jam. Tapi InsyaAllah lah, transport semua ada quite big lah. Yang kali ni nak pergi, dia dah rancang sebelum ni dah, sebelum berlaku COVID ni lah. kepala air tu. Dah kepala air. Banjir tu. Nak buat sukan neka. Nak buat apa? Sukan neka, sukan rakyat. I see. Bagi happy-happy lah kan. So jadi pula apa bencana ni. Kita orang bincang-bincang balik, betul ke nak buat ni kan. Bila kita orang pergi, yang hari tu baru ni saya pergi, diorang masih trauma lah. In fact hujan renyai biasa je, semua dah lari dah, balik. Tapi tak ada kematian apa lah. Tak ada lah. Tapi diorang dah trauma lah. Tak pernah berlaku seumur hidup. Bayangkan batu besar kereta. Ni kawasan berbukit ke kawasan mana? Dia landai. Dia hutan lah. Hutan naik bukit. Ada jalan. Jalan kecil, jalan kereta boleh lalu lah. 4-wheel naik atas. Lepas tu ada yang konkrit bila ada jambatan. Jalan sekarang dah jadi sungai. Padahal sungai kat bawah ni, jalan tu kat atas sikit. Jalan ni, sungai ni dah lompat naik atas ni. I see. Tak tahu macam mana boleh jadi. Penuh jalan ni daripada bawah sampai atas, batu penuh. Kalau you tak pernah tengok jalan sebelum ni, you tak percaya pun I cakap dengan you ada jalan kat situ. Signboard apa semua habis. Flat. Jadi you nak pergi ni buat apa? Itu kita buat macam sukan neka lah, carnival. Dengan bawa bantuan lah. Bantuan ni makanan kering semua. So far saya belum berhubung lagi. Kawan saya baru keluar buat program korban. Tak tahu jalan dia dah boleh tembus balik ke tak. Ini pun kawasan orang asli juga? Kawasan orang asli. Etnik Semai. So 14, 15, 16 ni lah. So on your list yang tempat-tempat nak tolong ni masih panjang lagi lah list ni. Panjang. Banyak ramai. Saya ada.
Itu I tak sentuh lagi Sabah Sarawak tau. Kan Sabah pun yang kita pergi yang baru tahun lepas Sandakan tu pun ada kampung kita tak dapat cover juga. Kadang sedih kan kita orang. Lagi satu dia kalau nak buat, kalau kampung, make sure satu kampung dapat lah. Okay. Oh, kalau tidak ada nanti yang kena leceh jealous lah. kan 20 rumah kata kan, 5 rumah je dapat kan, asal dia dapat dia tak dapat. Kan kita malas nak terlibat dalam politik. Semua tempatan, atau jangan buat. Semua atau jangan buat. Boleh dulu kita pergi sekali, kita orang tak tahu apa, kita orang datang pasang je kan. So tengoklah cara, tapi tak molek lah kan orang. Tapi kadang beza juga. Dalam satu kampung tu ada yang mampu beli genset. Ada yang memang tak mampu, ada yang tarik wire daripada rumah orang sebelah, bayar genset semua. So kita kena ada kat situ lah. Okay. So last question lah. So I guess kalau actually dua question lagi. Satu is kalau orang ramai nak tolong you berkembangkan lagi pasal ni, what can they do? First for commercial tu memang idea customer kami outgrid pertanian lah. Pertanian dengan pelancongan, tempat-tempat tak ada pulau semua ni. Dia memang you don't have to get incentive to do solar. Maknanya purely business decision. Memang solar tu more economical. Kalau I bagi result result kalau pakai genset per kilowatt hour cost there for them will be RM1.50 to RM2.50. Okay. Bergantunglah pulau jauh ke, naik boat ke, naik apa sampan ke, naik kereta 4W ke apa nak angkut minyak. Kalau dia pakai solar RM1 ke RM1.20. Memang you tak payah fikir apa lah, memang direct saving lah. Government bagi insentif ke, tax exemption ke tak bagi ke, memang you dah dapat sini. Itu untuk commercial. Yang untuk social ni, first saya perlukan for the list lah. List tu kami still je build up the list kan. Pergi tak pergi tu bukan cerita lah. Selagi kami boleh tolong, kami tolong lah. Dan kalau yang ada yang banyak nak buat CSR company ke apa, boleh lah. Kami dah tersedia dah senarai ni. You cakap je you nak skala besar mana, jauh ke dekat, nak datang macam mana, kita boleh buat terus program tu untuk dia. So normally kalau per house, how much would it be? 700 per house? Yes, that will be the component cost. Right. So normally project cost will be 1,000. The 300 for logistic, transportation, buat kenduri lah, kadang buat sukaneka apa semua tu lah. Okay. That will be typical price lah. Sebab yang tu paling basic lah. Kita orang dah tested I think almost few hundred houses lah dengan model tu. Tapi kalau ada nak advance sikit, kita masuk bagi tablet. Oh, okay. Tablet for the penerima bantuan ni. So tablet 7 inches ke atau lagi besar sikit 10 inches. For entertainment lah. Infotainment, edutainment. Yang bagus ni sebab dia tak ada internet. So app semua you boleh masuk awal-awal kat sini. So masuklah yang belajar punya apps, game pun boleh lah. Takkan tak boleh main game kan. So video infotainment. Bukan tu je, video-video untuk contoh first aid kan, cara nak bina ke, DIY punya video semua boleh kat dalam tu. So content dah ada dah ke itu ambil YouTube je ke? Celuk lah, tarik lah kan. Okay, tapi kita ada yang few local company yang buat education punya content. So kita boleh pakai. In fact Astro Twitter tu pun boleh je pakai. Dia kan memang free pun. So orang boleh pakai. Itu untuk up sikit lah. Kalau nak up centralize juga, yang penting orang sekarang minta peti sejuk. Tapi peti sejuk tak boleh lah setiap satu rumah sebiji. Tapi kita kena buat centralize lah peti sejuk ni. Tapi itu pun method kat lah. Itu dari segi. So kalau company, organisation nak buat CSR, boleh approach kita. Sebab kita memang, kita bukan sebabkan dia nak buat CSR baru kita masuk. Memang kita nak buat pun. Kita dah ada dah pun. So kalau dia datang memang sangat-sangat membantu lah. Sebab ada yang buat CSR yang lebih kurang berkaitan lampu apa semua kan, lampu solar. Tapi kadang tak kena. Saya bagi contoh, kampung asli, you bagi lampu jalan. Kan? Attention you malam-malam you duduk dalam rumah ke duduk luar rumah? Dalam rumah. Dalam rumah kan. Kita yang duduk kat taman pun siapa yang nak duduk luar kan. So you bagi lampu jalan malam-malam, lampu kampung kan, lampu compound. Nak buat apa? Dia suruh budak study. Budak study kat luar, kat jalan. Kita yang duduk ni pun bahaya, yang sana tak segala benda binatang, bisa lah, rimau lah, gajah semua ada. So tu yang kita maknanya tak kena lah kan. So at least kita tahu apa yang diperlukan. In fact kalau tahu pun kadang tak kena juga. Kita orang mesti kena
faham masalah dia kan. Itulah untuk social tu lah. Kalau nak buat CSR. Okay. Tu boleh lah kita sebarkan. That's quite interesting. I guess last question for you is itulah. What now? What next? Apart from the social entrepreneur yang you nampak like memang something that you do because you're passionate about it kan. But from a company standpoint? Okay, company standpoint, commercially we are aiming to sell energy. Instead of sell the components, we install the solar, we sell the energy. Tapi in order to do that, we need very strong initial capital lah. Kan sebab barang capex semua kat kami kan. Tu commercially lah. Sebab so macam contohlah yang kami tengok kat Sandakan ni, dorang actually spend duit. Setiap malam 2 hari 3 hari spend RM10 beli minyak. So you kalau kira-kira sebulan dah RM100-150 dah macam kita dah duduk sini bayar elektrik kan. Bayar bil elektrik kan. Itu belum kira kos dia beli genset lagi RM7,000-8,000 nak angkut lah, servis apa semua. So actually purchasing power tu ada. Tak banyak tapi ada. So kita nak utilize purchasing power tu lah. Kan bagi dia orang proper solar reliable punya. Itu commercially. But still off grid jugalah. Off grid. Okay. So pun mungkin kita akan buat rumah ke rumah lah. So senang dia tanggungjawab atas sistem dia lah. Dan sekarang pun dah senang je. Boleh peer to peer. Contoh rumah you ada lebih power kan, you tak pakai. Rumah sebelah nak pakai. You boleh transfer kat dia. Dan dia bayar you kan macam mana, tolak bil ke macam mana lah. So social punya aim by 2022 kami nak 5,000 beneficiaries. Right now sekarang dah berapa? Dah 1,300. Wow. Tapi sejak start ni lah, about 5 years, 6 years ago lah. 2015 lah. 15 lah, 5 years ago. Lepas tu dah 2,000 lah. Bulan 3, bulan 4 tu. Lepas tu pergi refugee camp, Cox's Bazar. Di Bangladesh untuk Rohingya. Okay. Habis PKP punya hal. Tak boleh. So itulah. So kiranya now up to now dah ada 1,500 1,300 areas or houses yang penerima yang ada elektrik because of you guys. Bukan house, penerima. Penerima. So satu rumah average 4 orang. Okay. So kalau rumah bagi dalam 4 lah, 1,300 bagi 4. Tapi impacted 1,300 orang lah. 1,300 seorang. Wow. Hebat. And you can do a lot more lah with more support kan. Betul. So by 2022 5,000. Sorry? Our target is to achieve 5,000. 5,000. Okay. Tu ni dah goyang ni. Ni kira 2020 ni dah terlepas dah kan. Dah terlepas. Tapi you never know. Mungkin dia bertambah cepat after that. Itulah. Kan? As long as the usaha. Tak dah sampai 2,000. Sebab kita orang nak buat 200 system. Untuk refugee camp. I see. Di Bangladesh kot Gaza. Itu ramai lah. Itu concentrated sikit lah. 200 darab 4. Tapi bukan 4 lah. Satu kemah ada berapa ramai dulu kan. Itu dah lagi ramai. Easily 1,000 beneficiaries. So kalau tanya kami kejar numbers tu lah. Kami selalu cakap social enterprise. Memang cakap kami ni buat ikhlas untuk apa. Tapi kena ada goal lah juga. You kena ada goal. Dia senang bila orang cakap okay, what's your goal? Education apa you nak ni? Cakap okay, you want to sponsor 10 kids to get scholarship by 2,000 apa. So senang. You cakap dengan orang senang. Faham lah education. Macam health lah. Kata we want people to be more healthy. More healthy ni apa? What does it mean? What does it mean kan? So you kena ada numbers tu. Kan? Orang nak cakap bright ke tak bright ke, tapi tulang tak ada lah. Dia tahu you apa yang nak buat kan. So dengan internally pun senang. Dia tengok okay, nak set tahun ni 1,000. Kita bawa 700 ni, lembab sangat ni. So kena capai ni. Tu baru you social enterprise lah. Tapi kadang bukan semua industri boleh senang quantify. Macam kami boleh. Macam education je lah. You nak ajar budak kan, apa 10 orang mendapat A by kalau lagi lah kalau health, kalau apa tak ada sakit, ada sakit kan tak ada sakit. Itu very tapi itu hantar korang lah, kena fikir lah macam mana kan. Kena ada quantity baru senang. Tapi so last question, you said yang right from the start kan, you masuk, you nak buat solar ni kan, nak tolong. But why? What is driving you? Quite upset because of the industry. Semua sibuk pergi kejar solar farm lah. Yang kejar grid tie ni. Like I said, the solar is very practical, economical to solve this. You pernah dengar ni lah, 1 billion people still living without electricity. Kan until today. So tapi kenapa you personally upset? I said pasal tu you buat tu juta-juta kot. Kan projek semua tu, apalah salahnya you apa sub sikit ke.
You pasang lah, you charge ke energy berapa puluh sen kalau tak nak bagi free pun kan. So because of the market pool, because capitalism lah, money is there, right? So semua sibuk pergi tu, semua sibuk kerja. Oh, you berapa megawatt? 100 megawatt. Oh, 200 megawatt. And kalau saya tanya 100 megawatt, berapa banyak dah you tolong bagi elektrik dekat orang yang tak ada elektrik? Zero. Tak payah cerita lah 100 megawatt dulu kan. 100 megawatt easily what, 400 million worth of project kan, 300 million worth of project. Takkanlah RM30,000 tak boleh pergi in masuk fact, satu kampung. RM700 for one house pun tak boleh. RM30,000 out of 1% pun kan, apalah sangat. So itulah, to my set, because dia dah, orang dah lupa dah tau solar ni originally untuk siapa kan. So bukan untuk siapa lah, the best for whom, right kan. Bila sebab ni kita kadang kita bagi ayat lah, kita sibuk memberi solar kepada orang yang dah ada elektrik secara stabil. Kita lupa kita boleh bagi benda yang sama kat orang ni, impact dia lagi besar. Impact socio-ekonomi, environmental, bina keluarga, boleh belajar, perempuan-perempuan dapat kerja, keluarga bahagia, perempuan. Tapi kita selalu lupa tau. Saya selalu ingat orang-orang yang ni tak ada kaitan dengan kita. Kita lupa kalau diorang tak selesa kat situ, tak maju, diorang migrate pergi city. Migrate pergi city, satu cerita migration lah, sesak-sesak apa semua, competition akan tingkat. Dan kita lupa diorang ni semua smallholder farmer. Smallholder farmer buat padi, apa pokok lah, sayur lah, makanan kita apa semua ni. Kalau diorang tak nak tanam ni, kita nanti nak makan apa? Itu panjang lah cerita dia. Tapi orang selalu tak nampak. Tapi memang there is a big cycle lah kan, one whole ecosystem lah kan. Cerita dalam kampung tak ada kaitan dengan itu. Tak apalah, dia ni tak ada kaitan. So kita kena tahu smallholder farmer 80%, 90%, especially ASEAN, Malaysia, Thailand tu semua ni, kita punya makanan semua from smallholder farmer. Bukannya besar-besar conglomerate. Bukan macam yang US punya industrial size. Tak ada dia apa PepsiCo apa semua tu tak ada. Itu semua smallholder farmer. Anak dia kalau dia tak nak sambung kerja bapak dia, pergi bandar migrate, bapak dia dah sakit dah ni, siapa nak run? And it will impact kita punya supply. Impact. And then anak dia dah tentu-tentu bagi saingan kat city. Space, job. So yang ni itulah. Okay, Syaiwan. Thank you very much untuk datang today. Yep. Welcome. So good luck with your mission. Yes. Nantilah, let's see if we can support more. Boleh. Kan? It's a good thing that you're doing. Alright. Okay, Syaiwan. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.